Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga kita juga diampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu waghfir lana dhanbana kullahu jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu wa kullu dhalika indana fa inna ibaduka banu ibadika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak nastaghfiruka wa nas'aluka bikulli ismin huwa lak wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmi al-ghaibi indak farhamna rahmatan min 'indik rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah semua, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintah kita agar bertakwa. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada yang mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Dosa yang ke-18 dari buku Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi, iaitulah berkaitan dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Buku saya dua-dua sama, tapi saya tahu ada buku yang aturannya berlainan sikit, tetapi tajuknya kesaksian palsu, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai syahadatuz zur. Imam Az-Zahabi dia mulakan dengan mengajak kita dalam konteks dia panggil memahami. Kadang-kadang kita perlu memahami sesuatu dengan dia panggil cara terbalik, mafhumul mukhalafah. Mafhum mukhalafah, kita faham di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala cerita. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut wallazina la yashhaduna az-zur, di mana ayat ini ayat yang menceritakan bagaimana Allah memuji orang yang mereka tidak melakukan perbuatan dosa besar yang dikenali sebagai bersaksi ataupun memberikan persaksian yang palsu. Ayat ini sebahagian dari di hujung ayat surah Al-Furqan, ya. Kita tahu Al-Furqan maksud dia yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Paling jelas, mudahnya kita bercakap, membezakan antara Islam dengan bukan Islam. Tadi saya sebelum datang ke sini sempat pergi tukar tayar. Pagi tadi saya dalam perjalanan, saya bubuh dalam Facebook, kalau ada orang tengok, ditengoklah. Saya pergi dalam perjalanan nak pergi ke Masjid Jami' Ar-Rahimiyah Kelang.
biasa saya tak ambil laluan Federal Highway, saya akan lalu ikut Highway Plus tu, apa benda saya lupa, yang ke Kelang. Entah macam mana untuk melaksana memenuhi qada dan qadar Tuhan, maka tiba-tiba saya berasa nak pilih pergi ikut sana. Allahu Akbar. Sampai dekat dengan keluar, kira dah masuk Shah Alam lah, kira-kira ada batang besi melintang tengah jalan lebih kurang 6 kaki panjang. Pas nampak tu dekat dah dari sini ke pintu ni, baru nampak. Saya, orang kata langgar pun maknanya lalu dengan tayar lah. Tayar depan nasib baik tak ada apa-apa, tayar belakang pecah besar begini, dia jadi koyak. Yang pentingnya kuliah subuh tadi tak edit lah. Kesian jemaah, kesian. Dah lah jemputan khusus, barangkali kena ganti orang kot, pasal saya tak ada jadual pagi sebenarnya di sana, di apa ni, Kelang. Jadual saya minggu yang keempat, hari Sabtu malam. Tapi dia orang minta barangkali kena ganti. Hak tukang ganti pun tak sampai. Hantar gambar apa semua sekali. Yang penting masa tukar tadi pergi kedai Cina, masuk kedai dia, dia tanya apa hal pula dengan tayar, pasal 3-4 bulan lepas saya pergi tukar dah sekali, tayar koyak juga. Allahu Akbar. Jadi saya kata tayar koyak pula, pergi dulu belah kiri ni sebelah kanan. Di tepi kedai dia ada satu tokong kecil, itu yang saya nak sebut. Dalam tokong kecil itu ada orang duduk pakai songkok warna putih. Saya pun panggil dia, Cina, kenapa dia pakai songkok? Saya tanya betul, saya bukan tanya nak buat main-main, tak, saya nak tahu apa benda sebenarnya. Kenapa pakai songkok tu? Sebelum tanya tu saya sebut dulu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta Allah jauhkan kita. Kemudian kita sebut apa ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adalah beberapa doa yang saya baca. Jadi bila saya tanya kenapa dia pakai songkok putih, dia kata dia pun tak tahu, dia kata, tapi sekadar yang dia tahu kerana dia campur-campur Cina, dia tu ada Cina, ada Melayu, ada apa semua sekali, orang yang kononnya lah berhala tersebut. Allahu Akbar. Nampak tak? Dipanggil iman, kepercayaan akidah dia digantungkan kepada kononnya benda tu supaya kedai dia laku. Laku sungguh saya pergi. Bukan saya kata pasal dia, jangan-jangan tu kita pergi pasal tayar kita apa ni, tayar kita pecah, itu saja. Saya dah pergi mula-mula kedai lain, kedai tu tak ada tayar, tak ada yang sepatutnya. Jadi yang penting apa yang kita nak sebutkan di sini, bagaimana Al-Furqan ini jelas. Islam itu dia jelas, dia berdasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sampai satu ketika bila kita tanya kenapa, mereka tak boleh nak jawab, tak tahu kenapa mereka sembah, siapa yang mereka sembah. Dia pun tak tahu siapa yang dia sembah. Jadi itulah tak ada identiti, dia kata. Pasal dia kata campur belaka, campur macam mana campur, kahwin campur kot lah, begitu. Mungkinlah dalam konteks pasal kononnya patung itu yang saya faham adalah jelmaan dibuat kepada orang mati yang pernah mereka sanjungi, mereka hormati. Allahu Akbar. Apapun itulah batil. Bila kita tengok benda tu, kita rasa seronok. Radina billahi rabbah wa bil islami dina. Antara yang saya ingat, saya sebut tadi, amantu billahi wa rasulih. Saya sebut amantu billahi wa rasulih supaya hilang rasa was-was, seronok.
Jadi ayat ini di hujung surah Al-Furqan, dia sebahagian dari ayat yang kita baca, yang kita biasa dengar ya, bacaan yang sedap. Cerita, ada satu bacaan yang sedap tu dikongsi dalam YouTube. Lama saya tak dengar. Dulu dekat PV saya, surau saya, ada seorang Arab Mesir. Dia selalu sembahyang dan jadi imam di tempat saya. Dia tinggal tempat lain tapi dia mari sembahyang tempat saya. Dan setiap kali dia jadi imam, dia baca dengan alunan dari yang biasa kita dengar, wa ibadur rahman. Saya tak ingat lah. Yang penting ceritanya wa ibadur rahman. Ni hujung ayat, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Imam apa ni, Az-Zahabi, dia ambil ayat sikit je, tapi saya nak ambil dari awal sikit supaya kita nampak asal ayat ini dalam Al-Quran, dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala memuji golongan yang Allah sifatkan sebagai wa ibadur rahman. Maknanya para hamba Allah, para hamba Ar-Rahman. Ar-Rahman tu Allah lah. Para hamba Allah ialah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan sopan santun. Bila berjalan, dia ada sopan santun dia. Dan apabila orang yang berkelakuan kurang adab, mereka yang kurang adab, khususnya orang jahiliyah menghadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat. Mereka tak cari apa ni, dari perkataan yang tidak diingini. Orang kata apa pun mereka kata salama. Maknanya kami tak nak berkelahi. Kami tak nak berkelahi. Salama. Baik. Wallazi, maknanya Allah puji ni macam mana orang nak tengah jalan. Ini saya ambil satu cerita peribadi. Kita bersangka pasal kita nak kata begitu begini, benda kita tak tahu, benda alam pahala, alam dosa, alam ghaib. Antara perangai yang kita perlu belajar, muslimin dan muslimat, ialah kita perlu, kalau kita jalan, terutamanya bawa kereta, kita bersedia untuk memberi laluan kepada orang. Nampak sikit je, nampak benda remeh, tapi apa salah kita berhenti, orang lalu depan. Tapi bila masing-masing orang kata cucuk mencucuk kan, terutamanya kalau king cucuk. Tahu king cucuk? Kau tak tahu king ni siapa? Tahu tak king? Myvi. Orang tak panggil Myvi dah, panggil king, the king. Tak tahu, bersedih kalah dengan dia. Kalau dia cucuk, biar dia lalu, pasal dia king, kita ustaz dia. Menteri pun tak berani. Jadi tadi, contoh tadi dekat tol yang apa ni, yang besar tu, nak mari ke sini dari KL, tak apalah, banyak situ kan. Ada yang tak naik apa, jadi dia masing-masing ada hak lari ke kiri ke kanan. Bila dia nak lalu, kita pun beri laluan. Allahu Akbar. Itu contoh. Baru ni saya pergi ke Kampung Baru, ada orang nak melintas, orang depan saya, dia bagi laluan. Kita tengok akhlak, dan kita belajar. Kita pun tengok orang bagi laluan, kita pun bagi laluan. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah. Bulan Januari tahun ni, masa saya balik ke Bosnia 20 hari, saya beli tiket. Isteri saya balik awal 3 bulan, saya balik hujung 20 hari. Maknanya dia pergi dulu, balik bersama. Pasal saya pergi 20 hari. Saya beli tiket, isteri saya melalui ejen antarabangsa luar negara lah. Tak silap saya ejen tu, travel agent tu dari Belgium, tak silap. Beli ke internet. Lepas beli, saya baru perasan ejen tu tak ada satu bintang tu.
Kan biasa ada 5 bintang kan. Allah berdebar saya, pasal apa ejen ni sampai tak ada 1 bintang. Saya pun masuk Google cari ejen ni, semua komennya negatif belaka. Apa dan saya kata, ke aku kena tipu dah ni. Saya hantar 2-3 kali email, akhirnya dia jawab, esok baru boleh nak dapat ni salinan tiket. Dia pun email, dapat tiket. Yang penting dapat tiket. Dapat tiket, isteri saya pun pergi. Masa isteri saya di Bosnia, saya dapat WhatsApp tiket baliknya dibatalkan tarikh. Saya tak bagi tahu isteri saya. Kalau bagi tahu, hak sakit kepala jadi 2 kali sakit lah. Mana kan? Jadi 2 kali sakit. Jadi saya buat diam. Tiket tu dibatalkan, diawalkan dari 3 bulan menjadi 1 bulan. Sedangkan saya nak pergi sana dah masuk 2 bulan 10 hari baru saya nak pergi, pasal saya ada 20 hari je. Cukup dia 3 bulan. Takdirkan balik, maknanya kalau dia pergi tu dia dah habis tiket dia tu dalam masa 2 bulan dah dia habis. Tapi saya tak bagi tahu. Dan saya tengok tiket tu macam mana. Tiket tu dah beberapa kali saya dapat email. Saya cuba balas, dia tak ada orang jawab. Balas, tak ada orang jawab. Jadi saya pun, orang kata, tawakal Allah. Pasal bila telefon tiket Turki dia tak nak, yang tak nak layan. Pasal kita beli melalui ejen. So dia suruh melalui ejen. Ejen tak ada bintang 1 pun. Allahu Akbar. Ingatlah siapa-siapa beli, cari hak cukup 5 bintang. Bila sampai hari nak balik bersama, tiket untuk saya seorang lulus lah, pasal saya dah beli dengan syarikat lain. Isteri dan 2 anak saya, tiketnya bila nak ulur, dia bagi tahu tiket ni dah 2 bulan lepas patutnya musafir balik. Pasal apa tak balik? Saya pun tawakal Allah, tunjuk email hak pertama sekali, tunjuk dia. Ni email saya booking begini tarikh dia. Dia pun buka juga, benda email ada belaka, bukan saya je ada. Ni email hak terkini, sepatutnya 2 bulan lepas. Saya kata saya tak ambil, tak booking tarikh tu, saya booking tarikh ni. Buat apa saya nak mari itu kan? Kenapa saya tak suruh dia cepat? Kenapa dia pandai-pandai pergi batalkan? Turki Airline dia tak peduli. Pasal ni kerja ejen, kena melalui ejen. Saya kata saya tak tahu. Tiba-tiba perempuan yang buat kerja tu, dia kata, bukan, dia hak perempuan dengan tu, hak laki-laki tu mari, dia pun tengok, pasal dia panggil, mungkin bos dia kot. Kata, tak apa, kami akan bagi tiket terbang sekali, tak payah bayar apa-apa. Nampak tak? Saya bila dia bagi tu balik, saya kata, ya Allah, ini barangkali hak aku bagi laluan orang ni masa dekat Kuala Lumpur. Orang ni bagi laluan. Allahu Akbar. Ini yang Allah bagi tahu ni. Ini contoh saya sebut, contoh hidup kita duk biasa belajar. Kita duk nampak cerita Nabi kan, dengan para sahabat Nabi. Tapi cerita ini bukan sekadar kepada mereka. Cerita ini adalah wa ibadur rahman, para hamba Allah, Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Saya terjemah secara ringkas sahaja ni. Kalau ikut tafsir dia banyak lagi makna perkataan hauna. Yang penting perkataan ini adalah perkataan yang Allah bagi tahu bila dia berjalan dia penuh dengan sopan santun, dia mudahkan orang. Hauna ni asal dia hayyina, maknanya urusan dia selagi boleh mudahkan. Apa salahnya kita break sikit, tak lewat pun. Kadang-kadang orang kita beri depan dia, kita tu, lepas tu kita boleh potong balik tengah jalan kan. Itu contoh supaya kita sedar Allah
kata para ulama, ada kaedah mereka kata al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan kita. Allah boleh balas mengikut apa yang Allah nak, tapi ada balasan-balasan mengikut jenis amalan. Kita bermurah, Allah bermurah. Kita infak, Allah tambah. Ada orang infak kepada kita. Allahu Akbar. Nampak? Jadi benda-benda yang macam ni tadi, kebetulan mari tadi tengah jam tadi ada kereta cucuk nak masuk. Nampak macam pasang suami isteri, dia nak masuk, saya bagi dia lalu dulu, tak apa, tak ada masalah, tak lewat sikit pun sampai boleh sempat sembahyang berjamaah di sini. Yang penting Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita belajar. Baik, saya sambung sikit lagi pasal Imam Az-Zahabi dia ambil satu ayat je ni. Kita nak memahami wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang berada di rumah khususnya waktu malam, mereka li rabbihim, kepada Tuhan yang Maha Satu. Bila sebut Rabb maknanya satu Tuhan. Dia tak fikir dia apa dia sujud, dia berdiri dalam konteks sembahyang malam. Konteks sembahyang malam, sembahyang sekurang-kurangnya kalau tak berasa malas sangat, 1 rakaat sembahyang apa 1 rakaat harus sembahyang witir. Kalau rajin 2 campur 1, kalau kurang rajin 3 terus. 3 terus, pasal tak nak jadi itu kononnya lah. Tapi itu terpulang pada kita. Yang penting wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allah bagi tahu kepada kita, orang yang beriman, orang yang baik ini, iaitulah mereka yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sisihkanlah azab neraka jahanam dari kami. Bila berdoa mesti minta jauh dari api neraka jahanam. Bila neraka jahanam ni seperti syurga, dia ada penyebab dia. Penyebabnya adalah ridha Allah. Macam mana nak dapat ridha Allah? Dengan amalan dan hati yang bersih. Hati dan amalan yang bersih. Maknanya berkatnya doa. Sebab itu Nabi bagi tahu doa dipanggil jami', doa yang menghimpunkan segala kebaikan. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta, saya ringkasnya supaya jadi ahli syurga, jangan jadi ahli neraka. Nak jadi ahli syurga, pertama iman, yang kedua jadi baik. Maknanya kalau orang tu minta jadi ahli syurga, dia tidak sebut Allah bukan makhluk. Allah, kita orang minta satu beri satu. Orang tanya, kita ni kadang-kadang jenis betul bendul kan, betul bendul. Allah maha mengetahui di sebalik. Bila kita minta ahli syurga, Allah akan mudahkan kita untuk amalan ahli syurga. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka pandai-pandailah. Ada masa macam saya kata tadi, bagi salam. Kalau dengar orang hak degil, salam, aku tak nak bergaduh dengan kamu. Kalau waktu malam ada masa, kalau tak selalu pun sekurang-kurangnya ada keinginan. Rasulullah suruh kita ini bila tidur ada keinginan. Masalah bangun tak bangun itu cerita lain, tapi biar ada keinginan nak sembahyang sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kemudian begitulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu lagi kepada kita, bila kita sebut neraka jahanam, Allah memberitahu pasal apa? Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat penempatan atau tempat tinggal yang amat buruk. Saat mustaqarrah. Mustaqarran maknanya tempat yang tidak berganjak.
orang kata kekal abadi. Wa muqama, tempat tinggal. Allah pun uji, Allah puji lagi siapa dia orang mukmin. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu, bila dia belanja dia tidak membazir. Walam yaqturu, dia juga tidak kedekut, berpada dipanggil. Wa kana baina zalika qawama, dia cerdik menguruskan antara membazir dengan kedekut, terlalu banyak. Wallazina la yad'una, ini Allah puji lagi, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ciri orang beriman, mereka tidak berdoa bersama Allah, mereka tidak minta dari yang lain. Macam saya kata tadi, patung yang pakai songkok tadi tu, Allahu Akbar, tak ada, kita tak main benda gitu, direct pada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, kita tak bunuh orang yang Allah haramkan kecuali kalau melaksanakan tuntutan agama, contohnya qisas, hukum hudud, itu cerita lain. Wala yaznun, orang mukmin, orang yang tidak berzina. Wa man yaf'al zalika yalqa athama, tetapi sesiapa yang melakukan dosa-dosa tadi, zina, bunuh, kan, dia akan mendapat balasan dari dosanya. Yalqa athama, yalqa maknanya dia akan dapat jumpa balik dalam sijil dia, nanti akan dipertontonkan. Yudha'af lahul azab, akan digandakan baginya azab yaumal qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dengan sebab syirik akan kekal abadi dalam neraka. Illa man taba, Allah puji lagi ni, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila salihah, beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan ubah kejahatan dosa-dosa mereka itu menjadi pahala. Allahu Akbar. Bayangkan, dengan istighfar dan bertaubat, akhirnya dosa itu menjadi pahala. Bukan maknanya kita disuruh buat pula, bukan begitu. Pasal bila kita bertaubat, kita tak nak buat dah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijak, Maha mengasihani. Kemudian Allah sebut lagi, wa man taba, siapa yang bertaubat, wa amila salihah, berapa kali dah bertaubat fa innahu yatubu ila Allahi mataba, orang itu sebenarnya kembali betul-betul kepada Allah. Allah puji lagi, wallazina la yashhaduna az-zur, orang kalau ada sifat-sifat yang atas dia tadi, dia akan membawa kepada apa dia? Antaranya orang yang tidak melakukan saksi palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, bila mereka melalui satu tempat yang melakukan benda-benda yang dilarang, mereka lalu tengok, mereka lalu dalam keadaan mereka membersihkan dirinya dari, mereka membersihkan diri dari terlibat dengan perkara-perkara yang berikut. Maaf, cucu saya dari Bosnia di call. Mana tadi ayat Quran? Kita baca Al-Quran, Allah bagi tahu, ingat, ada dari kalangan isteri, anak-anak kamu adalah ujian. Cucu ni termasuklah. Kata orang, ada benda untuk anak sendiri tak beli, tapi bila cucu dia beli. Dia beli. Ada beg hak mahal, anak patung contohnya kan, anak patung yang hak mahal. Kalau zaman anak dulu tengok anak patung berapa, 100, mahalnya. Cari hak
RM3-40 jadi lah kan. Learning 150 beli lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahaya, bahaya. Allahu Akbar. Ini semua yang terkandung bagaimana Allah cerita. Sebab tu saya sekali lagi saya sebut, bila kita minta banyak Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab itu saya nasihat pada diri saya, tausiah kepada diri saya dan kepada jemaah semua, perbanyakkanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kerana walaupun zahirnya kita nampak kita minta syurga dan neraka, sebenarnya disebabkan doa itu Allah akan menjadikan kita orang yang mempunyai ciri-ciri yang layak untuk masuk syurga, ciri-ciri yang layak untuk dijauhkan dari api neraka. Apa maksud dia? Ingat tak bila Rasulullah kata, kita bukan banding kita dengan Nabi secara khusus sebagai mukjizat. Nabi adalah dia mendapat wahyu, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mentarbiah aku, maka tarbiyah yang terbaik. Baiklah kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala minta kita doa, banyak doa. Contohnya kita doa depan cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti mana kau comelkan rupa aku, comelkan juga akhlak aku. 3-4 hari lepas saya pergi ke ortopedik. Anak saya sakit lutut, pergi ke ortopedik. Bila pergi ke ortopedik ni, hak ni tak ada tangan kena kerat, hak ni tak ada kaki dari lutut, hak ni tak ada kaki sebelah. Saya tengok, ya Allah. Lepas tu saya tengok dalam bilik doktor ada makanan hak dia sedia untuk doktor, dengan bunga kobis tu, apa ni dia panggil, brokoli apa semua sekali kan, style makan orang putih. Saya terfikir, lalu pula doktor tu makan. Dengan dikelilingi kat luar ni pesakit. Pasal pesakit tu juga nanti yang akan datang jumpa dengan dia. Ada hak berkudis kan, berkudis tak adalah di sini, tapi adalah maksudnya pasal bila pembedahan tulang tu kan, dia mesti kena kulit dulu. Saya kata, ya Allah, ya Allah. Bila tengok orang ni tak ada kaki, ada seorang tu tak ada dua-dua kaki, kena kerat, barangkali kucing manis kot, pasal kesan baluk tu ada lagi, mungkin aksiden. Saya tak tanyalah, nak tanya pun tak tu, orang duduk sibuk belaka masing-masing. Hak tangan, hak putus jari, hak ni, hak kepala kena pegang. Orang anak ke bawa terpegang ni, pasal tak boleh lepas je terkulai, kolej kata orang Terengganu kata. Saya pun heran pasal apa mungkin doktor akan bagi kot benda yang apa ni, apa benda tak tahu tu, tapi saya tengok 2 orang yang pakai. Pertama Anwar Ibrahim dulu, yang kedua Zahid Hamidi pakai ya, dua-dua yang pakai itu. Orang lain saya tak pernah tengok. Betul tak? Betul kan? Benda itulah maksud saya. Allahumma afina fiman afai. Ya Allah, sejahterakan kami di kalangan orang yang sejahtera. Amin. Amin. Walhamdulillahillazi afana mimma ibtalahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan terima kasih Allah, engkau sejahterakan kami, tak kena benda-benda tu, kemalangan itu semua sekali, seperti mana engkau telah uji mereka ya Allah. Amin. Kata alhamdulillah. Baiklah, ini semua bila kita banyak doa begitu, Allah akan, pasal Allah maha mengetahui, maha hebat, maha cerdik, maha bijaksana, Allah akan jadikan ciri-ciri ahli syurga ada. Apa dia ciri-ciri ahli syurga? Sekali lagi, muslimin muslimat, balik baca sendiri pula lepas ni, tak banyak, malam ni baca sekejap surah Al-Furqan. Baca dari surah Al-Furqan ini, dari ayat yang ke ayat yang ke-62 sampai akhir ayat. Selepas surah Al-Furqan dipanggil surah Asy-Syu'ara.
Surah Al-Furqan ni surah yang ke-25 dalam juzuk yang ke-19. Ayat 62 tadi. Baik, kita tinggalkan tu. Balik kepada apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, wallazina la yashhaduna az-zur. Mafhum, kita faham secara terbaliknya bila Allah puji orang mukmin yang menjadi ahli syurga, ialah orang yang tidak sanggup menjadi saksi menipu. Menjadi saksi menipu boleh menyebabkan orang dibunuh. Dah masuk ke? Masuk dah. 2 minit lagi. Okay. Orang boleh dibunuh pasal menjadi saksi menipu. Orang boleh kena jail kerana menjadi saksi menipu. Orang kalau tak pun hilang maruah disebabkan orang menjadi saksi itu. Kalau dalam konteks mencuri, orang boleh hilang anggota. Allahu Akbar. Orang boleh hilang harta disebabkan penyaksian yang palsu. Cuba bayangkan macam mana Allah Subhanahu wa taala. Saksi palsu ni, kenapa kita sebut tentang saksi di sini, sebut tentang saksi palsu? Adakah saksi palsu nak bohong Allah? Tak ada. Adakah saksi palsu nak bohong sesuatu berkait nak bohong malaikat? Tak ada. Saksi palsu ni nak berbohong, kalau pada zaman Nabi dulu dan secara masih lagi berlaku, nak berbohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak berbohong terhadap pewaris Nabi, bahkan nak berbohong sesama manusia. Pasal bila dia jadi saksi, nak berbohong terhadap Allah, jadi saksi terhadap Allah, tak. Mereka ini kita tahu dosa sesama manusia. Biasanya bila sebut wallazina la yashhaduna az-zur, kerana syahadatuz zur biasanya melibatkan hak sesama manusia. Kita dah sebut hari itu bagaimana di sisi Islam hukuman terhadap mereka yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukuman lebih berat dari hukuman mencaci Allah. Walaupun hukum mencaci Allah itu sudah tentu dosa yang paling besar, kerana dia boleh membatalkan akidah. Mencaci Nabi pun serupa, tapi mencaci Allah, tetapi Allah boleh memberi pengampunan dengan cara-cara dia. Tapi dengan Nabi, dia terikat hak manusia. Kita berhenti sebentar untuk laluan kepada azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. 8.50 kita berhenti insya-Allah. Kemudian selepas ayat tadi, wa fil athar. Kalau asar, kalau dalam buku tu disebut, yakni bila sebut asar ni diriwayatkan dari kata-kata para sahabat Nabi, ya. Tapi riwayat yang ada di sini yang ditulis tu dia dhaif. Udilat syahadatuz zur asyirku billahi ta'ala marratain. Lafaz marratain itu maknanya disamakan dosa dosa syahadatuz zur, melakukan penyaksian yang palsu, dengan dosa syirik kepada Allah itu berbanding 2 kali ganda. Maknanya lagi bahaya. Tapi hadis ni yang disebut oleh Imam Mazhabi ni, hadisnya hadis yang diriwayatkan dhaif, ya, dhaif. Tetapi bukan bermakna bila dia hadis dhaif dia abai begitu saja. Di sana ada hadis-hadis yang sahih, ada riwayat-riwayat yang sahih. Contohnya, ya, ini antara yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab Iqtidat Siratal Mustaqim. Contohnya adalah syahadatuz zur, syahadah zur, maknanya kesaksian palsu ini menyamai al-isyrak billah salasan, bahkan lebih 3 kali. Nampak? Hak riwayat tadi kata 2 kali, tapi riwayat dia lemah. Hak sahih kata 3 kali. Mungkin riwayat ni tak sampai kepada Imam Az-Zahabi. Tak apalah, tak sampai pada dia pun jangan ingat kita lebih hebat dari dia, ataupun sesiapa pun lebih hebat dari dia. Tak, begitu. Summa qara'a, kemudian periwayat tu iaitulah Khurayyim bin Fatih al-Usdi dijawab, dia kata summa qara'a qawlahu ta'ala, dia membaca kerana dia membaca wahyu Allah, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qawlaz zur hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Kamu orang Islam wajib menjauhi rijsa, keji, najis apa? Syirik dalam menyembah berhala. Wajtanibu qaulaz zur. Tengok ayat itu disambung dengan wajtanibu, dan jauhilah kata-kata bohong bila menjadi saksi. Kamu kena jadi orang yang lurus, hunafa'a lillah. Hunafa kita terjemah mudahnya kita kata lurus. Hunafa mana dia condong. Kalau condong itu ke kanan, biasanya kita bubuh ke kanan lah, Kalau condong itu ke kanan lah kita condong. Kalau bukan macam setengah, bila ada orang kata Tok Guru kata begini, Nabi kata begini, kita ikut Tok Guru, saya pun tak faham apa sebenarnya yang dimaksudkan tersebut. Tapi kata-kata begitu boleh menimbulkan salah faham dan fitnah. Kita tidak mahu ungkit benda ni dalam konteks siapa sebut apa tu semua, tak nak. Tapi bila kita nak bercakap, biar jelas lah, orang kata bila jelas. Jangan bila jadi isu lepas tu baru nak diterangkan begini. Pasal kadang-kadang orang dapat maklumat yang pertama, orang tak dapat maklumat yang kedua. Yang itu kita takut. Yang itu kita takut, kan. Contoh ada orang kata, Ustaz, mandi telanjang boleh tak? Jadi ada dalam gurau-gurauan, saya bukan komplain ada orang, jangan salah faham, tapi kita nak kena faham benda ni. Kadang-kadang ada orang jawab boleh, boleh, tapi rupanya boleh tu, antara boleh tu dia gelak dulu, lepas tu contoh, bila mandi seorang, gitu. Jadi mandi telanjang berseorangan tak ada masalah.
Saya tak kata benda tu salah, tapi hak kita bimbang takut ada orang kebetulan dia dengar hak boleh, dia tak dengar hak bila mandi seorang. Mandi seorang tu kan lain putus. Siaran dia putus. Besok jadi cerita, ustaz orang suruh kata mandi telanjang boleh. Mandi kan, mandi telanjang seorang, itu cerita lain lah kan. Jadi kita kena faham benda-benda yang macam ni. Ustaz, perempuan isteri saya boleh tak kalau dia kata dia tak berasa, dia rasa dia berpura-pura je, contohnya kan. Baru kes baru ni ada, dia berpura-pura ikut orang cakap, maka dia pun tak nak dah bertudung contohnya. Ada yang tu tak boleh kita kait secara tidak langsung. Moga sampai pada dia. Kalau dia nak yang tak tabir, dia nak mengambil iktibar, ambillah iktibar. Kalau dia tidak setuju, mudah-mudahan kita bagi tahu salah, mak saya tidak mahu berkelahi. Kita tidak mahu berkelahi, kita cuma nasihat muslimin dan muslimat contohnya. Kalau orang tanya saya, boleh tak? Saya pun jawab, boleh. Contoh. Apa tu gelak, cahaya. Kemudian saya pun kata, tapi dalam rumah lah. Dalam rumah, bila tak ada orang, kena sebut juga bila tak ada orang. Kalau dalam rumah ada orang, macam contoh, ada dalam perkahwinan orang Melayu kita lah, saya ada seorang kawan kahwin kan anak dia perempuan. Jadi bila anak perempuan dia kahwin, saya tak payah sebutlah siapa-siapa, kawan je, dan bukan dia je, dalam masyarakat kita kahwin biasanya 3 hari ke berapa hari pengantin lelaki tidur kat rumah perempuan. Berapa hari? 3 hari. Habis dah waktu. Allahu Akbar. 3 hari, 1 minit je. 3 hari. 3 hari itu bukan main susah. Apa ni, ipar perempuan yang lain. Pasal apa? Kena bertudung dalam rumah sendiri. Nak masak, nak ini, semua kena bertudung. Nak vacuum rumah pun kena bertudung. Jadi saya kena jawab dengan jelas. Jangan main-main jawab tu, apa ni orang kata, tapi kita fahamlah dengan keadaan. Jangan kata ustaz komplain begini. Tak, saya nak beritahu percakapan tu biar putus. Itu sahaja, supaya kita sedar. Jadi balik pada cerita asal kita, bagaimana Allah bagi tahu ataupun disebut di sini antara riwayat kata, bagaimana orang Islam ini dia kena sentiasa berislam, sesekali tidak akan bersama dengan musyrikin. Pasal musyrikin, mereka ada cara hidup mereka sendiri. Mereka tak peduli dosa pahala. Jadi kita kena ingat, hidup orang Islam kena fikir bila bercakap, hanya bercakap benda yang benar. Lebih-lebih lagi bila sebut tu cakap yang benar. Bila sebut saksi, biasa saksi dia bercakap tentang nak ambil hak orang, dia nak mengaku. Ini termasuk, tak sempat kita nak sebut, ini termasuk barangkali berkaitan dengan peguam. Macam mana ustaz kalau saya tahu memang dia bersalah, tapi dah dia langgar saya kena pertahankan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syubhah terlalu besar di situ. Jadi kita tidak mahulah banyak, pasal waktu dah habis. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita. Allah sendiri yang tarbiyah kita dengan Allah ilhamkan kepada kita. Kalau kepada Nabi merupakan wahyu, kan kita tak dibaca yang saya sebut tadi depan cermin, fahassin khuluqi, Allah comelkanlah akhlakku. Ada akhlak dalam doa-doa yang lain, maka Allah ilhamkan kepada kita untuk menjadi orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salah.